Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni saya nak share satu tips kenapa kita selalu kembung ataupun rotate. Sebab kalau orang yang ambil R5 practice MBB ni, dia ada result yang cepat, ada result yang lambat. Okay, so result yang lambat ni yang dia kata okay, saya dah guna dah R5, saya dah practice dah MBB, saya dah buat macam-macam dah, tapi kenapa saya masih kembung ataupun rotate ni? Dan kenapa ada orang yang dia result dia cepat? Okay, benda ni, tips ni saya bagi supaya saya tak nak orang buat kesalahan yang berulang-ulang. Memang saya tahu susah kita nak terima nasihat daripada orang. Contohnya macam saya pun, waktu awal-awal saya MBB tu, saya susah nak terima nasihat daripada Tuan Azwan. Sebab kita nak cepat, kita nak result yang cepat. Kita suka membantah benda yang kita tak tahu. Tapi once kita buat benda tu, dia tak bagi result kat kita, tahu. Tapi benda ni melalui pengalaman lah. Benda ni melalui pengalaman. Sebab saya cerita based on pengalaman saya sendiri, dan saya cerita based on pengalaman orang lain yang sama dengan saya juga. Okay, kenapa kita kembung rotate yang sentiasa? Yang pertama, kita kena check balik. Adakah kita makan sayur yang banyak? Sebab tips sayur tu saya ulang. Sebab tu saya bagi dekat tips sayur tu, saya kata okay, tips sayur ni yang paling penting sekali. Practice benda ni. Saya kata practice. Benda tu memang betul. Kalau kita tak ikut tips yang sayur tu, kita akan buat benda yang sama berulang-ulang kali. That's why kembung je sentiasa. Bila kembung ni faham-faham je lah, nak buat apa pun tak boleh kan. Yang kedua, adakah kita ada ambil buah? So buah ni pun fiber juga. Kalau kita ambil buah dalam keadaan kita tak mampu nak hadam buah tu, memang kita akan dapat kembung je lah. Betul, apa yang saya share ni adalah benda yang kita sebab kita praktikal, kita nak sihat cepat. Tapi bukan itu caranya, bukan itu solutionnya. Kita buang masa saja. Yang kedua, adakah kita makan buah? So kalau ada makan buah, off buah tu. Kalau ada buah yang favourite, boleh lah, tapi kita jangan amalkan sebab buah dia ketagih. Yang ketiga, ada intro sayur baru ataupun ada ambil buah baru tak? Kalau kita ambil pun dia akan buat kembung juga. Yang keempat, adakah kita tambah suplemen lain? Ni apa yang Tuan Azwan cakap, semua benda yang betul. Kalau kita buat, kita dapat. Sebab tu jangan buat. Bukan kita kata okey, bukan kita nak paksa orang untuk ambil suplemen R5 saja. Tak. Tapi benda ni based on pengalaman, based on result, based on data. Sebab orang yang ada isu masalah digestion ni, dia tak semudah-mudahnya boleh menerima semua orang kata apa, bahan yang berada di luar. Contohnya suplemen kat luar tu dia henjut. Kalau kita tengok, memang dia bagi banyak bahan, tapi tak semuanya boleh diserap oleh tubuh badan, boleh diserap oleh kita punya usus. Once dia tak boleh serap, itu yang dia akan bagi reaksi yang macam tu. Rugi. Sebab tu kalau kita nak ambil apa-apa, kita kena start dengan dos yang kecil, yang sikit dulu. Bila kita dah biasa, baru kita tambah. Bukan cara kita tak sihat, kita ambil suplemen. Tak, bukan itu caranya. Benda tu membazir saja, membazir masa satu hal, membazir duit satu hal. So follow saja step-step ni. Step MBB ni dah cantik dah untuk orang yang ada isu digestion, dah cantik dah susun dah. Yang kelima, kalau ada ubat yang makan sekarang pun samalah, sebab ubat tu dia akan chemical, dia akan bagi stres kepada kita punya usus, sama juga dia akan bagi reaksi yang sama. So kalau orang yang ada makan ubat tu, kena check balik ubat apa yang makan, dan kalau ubat yang tak perlu makan, kena selesaikan. Benda ni kena selesai lah, kena minta advice daripada Dr. Ed ataupun Dr. Roland lah. Untuk kita nak sama ada kita perlu teruskan ubat tu, atau sepatutnya kita stop, kita tak perlu dah ubat tu. Okay, so itu antara 5 benda yang kita perlu pastikan, yang kita tak buat secara berulang-ulang kali. That's why hantar gambar makan tu penting. Sebab kita nak detect apa yang menyebabkan kita bloated yang tak settle ni. Kalau kita 5 bulan dah buat MBB, kalau kita 5 bulan dah MBB, kita 5 bulan dah ambil R5 ni, kenapa kita tak ada progress? Kenapa orang lain dah rasa perbezaan yang ketara, kenapa kita belum? Jawapannya ada dekat sini. So tips ni, check balik, adakah kita ada ambil sayur, kita ada intro sayur baru, adakah kita ada makan buah baru, kita intro buah baru, adakah kita ada ambil suplemen baru, adakah kita ada tambah ubat baru. Benda ni semua memainkan peranan penting.
bukan kita tak bagi makan sayur, kita memang perlu makan sayur, tapi dia ada cara macam mana kita nak makan sayur. Sebab kalau kita ambil dalam keadaan tubuh badan kita, kalau kita ambil dalam keadaan usus kita tak boleh nak serap, memang kita akan berlaku bloated tu yang perpanjangan. Sebab tu kita rasa macam badan kita tak best saja. Walaupun dia kembung sikit, tapi kita boleh rasa dah benda tu. Dia memang akan mudinya, sepanjang hari tu akan mudinya. So benda tu kita kena check dan benda tu kita kena perlahan-lahan. Sebab tu kita sentiasa hantar gambar makan kat saya. Sentiasa hantar gambar makan. Sebab kalau kita bloated tu, adalah something wrong yang dekat dalam pinggan kita tu, ataupun ada kita ambil supplement ke apa benda ke, yang tu kita nak check yang tu dulu. Okay,